bersama saya Syairul Islam Basmullah dalam Berita Pagi edisi 1 Jun 2021. Saudara, prihatin dengan situasi rakyat yang terkesan susulan pelaksanaan Syekatan Pergerakan Penuh bermula hari ini. Barisan Menteri dan Timbalan Menteri bersetuju untuk menyumbang 3 bulan nilai gaji mereka kepada akaun amanah bencana bagi membiayai perbelanjaan berkaitan COVID-19. Sebenarnya yang telah pun diamalkan semasa PKP pertama tahun lalu, saya ingin memaklumkan tanda sokongan Barisan Menteri dan Timbalan Menteri dengan tidak mengambil gaji selama 3 bulan mulai Jun 2021. Perdana Menteri mengumumkan perkara itu pada Perutusan Khas Program Strategik Memperkasa Rakyat dan Ekonomi Tambahan atau Pemerkasa Plus. Menerusinya, sejumlah 40 bilion ringgit diperuntukkan bagi mendempani cabaran khususnya semasa tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0. Dalam pada itu, dana tambahan berjumlah 1 bilion ringgit diperuntukkan bagi meningkatkan kapasiti dan memperkukuh kesihatan awam negara. Perdana Menteri berkata ini bagi memastikan sistem kesihatan kekal kukuh dan mampu beroperasi dengan berkesan. Pertama, memperuntukkan 450 juta ringgit bagi meningkatkan kapasiti katil dan peralatan ICU bagi rawatan COVID-19 bukan sahaja di Hospital Seliaan KKM tetapi juga di hospital pengajar Universiti Awam seperti di UiTM, UPM dan UKM serta melalui Hospital Medan ATM seperti di Sabah dan Sarawak. Selain itu, penyumbaran luar juga akan dilaksanakan kepada hospital swasta. Jumlah ini termasuk 200 juta ringgit yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan pada 22 Mei baru-baru ini. 550 juta ringgit turut diperuntukkan bagi untuk menampung keperluan perbelanjaan berkaitan COVID-19 pelbagai agensi. Ia merangkumi bertambahan kos operasi dan pengurusan, ubat-ubatan, rejen untuk saringan dan lantikan pegawai secara kontrak. Seterusnya melanjutkan tempoh perkhidmatan lebih 14,000 pegawai perubatan dan jururawat lantikan kontrak sedia ada sehingga tahun 2022. Dalam usaha kerajaan meneruskan agenda prihatin, sejumlah 2.1 bilion ringgit diperuntukkan bagi menambah kadar program bantuan prihatin rakyat BPR. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata ia bagi menjamin kelangsungan hidup golongan rentan dan kurang berkemampuan yang terjejas akibat PKP 3.0. Bagi kategori isi rumah yang berpendapatan di bawah RM2,500, mereka akan menerima kadar BPR tambahan sebanyak RM500 lagi dan isi rumah berpendapatan antara RM2,501 hingga RM5,000 akan menerima kadar sebanyak RM300. Golongan bujang pula akan menerima RM100. Beliau turut menjelaskan pemberian moratorium secara bersasar akan turut dilaksanakan. Bagi semua golongan B40 dan rakyat yang terjejas ekoran kehilangan pekerjaan serta perusahaan mikro dan PKS yang tidak dibenarkan beroperasi dalam tempoh PKP, anda diberikan pilihan untuk mendapatkan kelulusan moratorium secara otomatik selama 3 bulan atau boleh memilih untuk mendapatkan pengurangan bayaran balik secara ansuran sebanyak 50% selama tempoh 6 bulan. Sementara itu, program subsidi upah di bawah Perkesu turut dilanjutkan selama 1 bulan bagi semua sektor ekonomi yang terkesan. Ia dijangka bakal memanfaatkan 2.5 juta pekerja dan lebih 200,000 majikan melibatkan kos 1.5 bilion ringgit dengan had 500 pekerja bagi setiap permohonan ditanggung oleh kerajaan.
Majikan yang berdaftar dengan pembangunan sumber manusia berhad akan diberikan pengecualian pembayaran levy selama 1 bulan pada bulan Jun 2021. Pada masa yang sama, pekerja juga boleh meningkatkan pengetahuan dan kemahiran melalui portal pembelajaran e-latih secara percuma yang melibatkan lebih 400 modul dan kursus kemahiran. Baik, bagi memperkasa peniaga pula, kerajaan menaikkan kadar geran khas prihatin JKP dinaikkan kepada RM1,500 berbanding RM1,000 sebelum ini. Ia akan manfaatkan sejuta perniagaan kecil dan sederhana PKS dan perusahaan mikro. Sebagai permulaan, RM1,000 akan disalurkan bermula bulan ini manakala RM500 lagi pada Julai. Saya juga ingin tegaskan, berdasarkan SOP terbaru yang diumumkan, kerajaan masih membenarkan operasi jual beli peniaga kecil, penjaja jalanan dan termasuklah perusahaan mikro. Oleh itu, sekiranya para peniaga ingin mendapatkan pembiayaan mikrokredit sebagai modal kerja, sebanyak RM1.5 bilion disediakan bagi sepanjang tahun ini oleh BSN, Tekun, MARA, SME Corp dan Yapin dengan kadar pembiayaan serendah 3%. Bantuan itu diumumkan bagi memastikan kelangsungan peniaga dalam menguruskan aliran tunai mereka. Sempena pelaksanaan PKP 3.0 yang bermula hari ini, Polis Diraja Malaysia PDRM akan menambah 800 ikatan jalan raya SJR. Ia akan digerakkan menggunakan dua pendekatan, SJR tetap dan SJR secara bergerak. Menurut Ketua Polis Negara, Datuk Seri Akril Sani Abdullah Sani, pemeriksaan SJR kali ini akan dilakukan dengan lebih ketat dan teliti. Justru kita tidak nafikan akan berlaku kesesakan di SJR dan juga di lokasi-lokasi tertentu. Ini tidak dapat dielakkan. Ya. Justru orang ramai, jika mereka tidak ada keperluan mendesak untuk bergerak, seboleh-bolehnya tangguhkanlah pergerakan tersebut. Bagi peluang kepada mereka yang perlu bergerak atas sebab perkhidmatan perlu untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Dan pastikan bahawa mereka mengatur masa pergerakan masing-masing dan memberikan kerjasama sepenuhnya kepada petugas-petugas Sekatan Jalan Raya semasa pemeriksaan dilaksanakan. Bagi menampung keperluan SJR, PDRM akan menambah 55,000 anggota polis selain 20,000 petugas dari agensi penguatkuasaan lain. Aktiviti pemantauan SOP turut dipertingkat menerusi pertambahan 850 pasukan yang akan dikerahkan ke kawasan tumpuan umum. Saudara, siaran Berita Pagi di TV1 berakhir di sini. Anda boleh terus mengikuti Berita Pagi di saluran Berita RTM dan saluran OK. Pastinya yang sahih di Berita RTM. Ancaman COVID itu benar. Ancaman nyawa juga benar. Kapasiti hospital terhad juga adalah benar. Duduk dalam rumah masing-masing. Jangan keluar mana-mana kalau tak ada apa-apa benda penting. Kita harus bertindak dan harus ambil peduli. Siapa jaga kita? Ini cerita kita bersama saya Nadine Nordin mengupas persoalan ini. Kita
Kita bertemu kembali. Tiada keperluan untuk melakukan pembelian panik memandangkan barangan keperluan harian mencukupi. Di Terengganu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPD NHEP telah memberi kebenaran kepada 160 peruncit dan 74 pemborong terpilih daerah untuk menyimpan barang kawalan melebihi 20% daripada had simpanan. Timbalan Menterinya Datuk Rosul Wahid berkata langkah berkenaan bagi memastikan tiada gangguan bekalan barangan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD di Terengganu serta pelaksanaan sekatan pergerakan penuh. Orang ramai tidak perlu bimbang kerana bekalan barang keperluan asas di semua sektor beruncitan dijamin mencukupi berdasarkan pemantauan berterusan KPD NHEP. Bimbang tentang barang kerana PKP ini kita belajar daripada PKP 1 yang telah berlangsung setahun yang lalu. Jadi ini satu benda yang membantu kita lah. Jadi suasana nampaknya terkawal dan tidak ada lagi mereka yang berbaris untuk nak beli barang keperluan dan juga nak berada di kaunter bayaran. Jadi ini sesuatu yang menggembirakan lah. Terdahulu beliau meninjau aktiviti pembelian di pasar raya dan pusat jualan bekalan barangan borong di Kuala Terengganu. Hanya 4 orang sahaja dibenarkan menunaikan solat fardu di masjid, surau dan musalla di seluruh Kelantan mulai hari ini. Perkara itu telah mendapat perkenan Sultan Kelantan, Sultan Muhammad Kelima dan Yang di-Pertuan Bagi Negeri Kelantan sebagai Ketua Agama Islam Negeri sebagaimana peruntukan Prakara 6/1 Undang-Undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Kelantan. Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, MAIK, Tengku Tan Sri Muhammad Rizam Tengku Abdul Aziz berkata, pelaksanaan solat fardu itu termasuk di Masjid Negeri, Bandar Jajahan, Mukim, Surau dan Musalla dalam tempoh PKP. Dalam kenyataan yang dikeluarkan semalam, katanya SOP itu berkuat kuasa hari ini sehingga suatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. MAIK amat mengharapkan kerjasama daripada semua pihak dalam melaksanakan ketetapan tersebut. SOP berkenaan hendaklah dipatuhi sepenuhnya oleh pihak pengurusan masjid, surau dan musalla. Beliau yang juga Tengku Temenggung Kelantan berkata, tindakan sewajarnya akan diambil jika gagal mematuhi SOP berkenaan. 6 lokaliti dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD akibat peningkatan kes COVID-19 secara mendadak dalam tempoh seminggu. PKPD akan berkuat kuasa bermula 2 Jun sehingga 15 Jun 2021. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menerusi satu kenyataan menjelaskan ia melibatkan 2 lokaliti di Sabah, 2 di Sarawak dan masing-masing 1 di Pahang dan Perak. Peningkatan kes melibatkan 11 rumah panjang di Sekolah Kebangsaan Stalon, daerah Tanjung Manis, Sarawak. 21 kes positif direkodkan daripada 97 ujian saringan yang dijalankan. Manakala di Kampung Pagi Ulu Tembeling, Jurantut Pahang, 10 kes positif telah direkodkan daripada 76 ujian dijalankan. Bagi Felda Trolak Utara, Mukim Sungkai, daerah Padang, Perak pula, KKM menjalankan 123 ujian saringan dan 16 kes positif direkodkan. Di Sabah, sebanyak 10 kes direkodkan di Kampung Kuala Menggatal, manakala 20 kes lagi melibatkan Jalan Kilas 2 dan Jalan Kilas 3 Beaufort. Dalam pada itu, PKPD yang dijadualkan tamat pada hari ini di 28 Mukim di Kota Besar Kedah dilanjutkan sehingga 15 Jun 2021. Ia disebabkan masih wujud penularan wabak dalam kalangan penduduk selain terdapat kes jangkitan baru direkodkan. Kementerian Kesihatan telah melaksanakan 5,631 ujian saringan dan 1,367 daripadanya disahkan positif COVID-19.
Saudara, sebanyak 59 lagi pusat pemberian vaksin BPV COVID-19 di seluruh Negeri Sembilan dijangka beroperasi menjelang Jun. Menteri Besar Datuk Seri Ahmaduddin Harun dalam satu kenyataan berkata, penambahan lebih banyak BPV di negeri itu bertujuan memudahkan pemberian vaksin kepada orang awam sekaligus memastikan program imunisasi COVID-19 kebangsaan berjalan lancar. Lokasi PPV berkenaan termasuk di Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah dan Jelebu. Tinjauan di Dewan Belia dan Sukan Teluk Kemang Port Dickson semalam mendapati seramai 210 individu menerima suntikan vaksin setakat ini. Ia melibatkan 180 penerima suntikan dos kedua dan 30 dos pertama bagi vaksin Pfizer-BioNTech. Rasa macam biasa saja. Takut pun ada efek sebab ini tengok luar negara dia orang berjaya lah. Macam Amerika, China dia orang ambil vaksin berapa peratus kan. Dia orang punya efek okey lah. So saya pun berjaya lah. Percaya ini vaksin semua. Alhamdulillah hari ini saya merasa begitu gembira lah telah mendapat vaksin untuk dos yang pertama. Happy sangat. Saya suka sangat pasal tunggu lama dah. Daftar bulan 2 MySejahtera baru ni dapat. Susulan pengumuman kerajaan berkaitan penguatkuasaan sekatan pergerakan penuh fasa pertama selama 2 minggu bermula 1 hingga 14 Jun ini, Tenaga Nasional Berhad TNB mengumumkan pihaknya akan meneruskan operasi pembacaan meter dan kedai tenaga KT bagi memberikan perkhidmatan terbaik kepada kira-kira 9.5 juta pelanggannya. Menurutnya, pembacaan meter dan penyerahan bil fizikal berjalan seperti biasa bagi memastikan pengguna menerima bil sebenar dan bukan bil anggaran serta akan memastikan pembaca meter akan mematuhi SOP sedia ada yang ditetapkan pihak berkuasa bagi mengekang penularan wabak COVID-19. TNB juga menyatakan operasi KT dipendekkan 3 jam daripada pukul 9 pagi hingga 4 petang kepada 9 pagi sehingga 1 petang sahaja. Sementara waktu operasi perkhidmatan kios layan diri di KT difahamkan akan kekal dari jam 8 suku pagi hingga 8 malam serta kiosnya akan disanitasi setiap 2 jam berbanding setiap 4 jam sebelum ini. Berikutan tempoh KT operasi dengan tempoh yang lebih pendek, operasi perkhidmatan khidmat pelanggan TNB Careline dilanjutkan 2 jam setiap hari dari jam 8 pagi hingga 7 petang berbanding sehingga 5 petang sebelum ini. Bagi perkhidmatan TNB Careline dan Facebook TNB Careline pula kekal beroperasi 24 jam. Seorang lelaki tempatan maut selepas bot dipandunya bertembung dengan bot Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM di perairan Pulau Ketam, Selangor. Dalam operasi belangkas itu, 31 kg syabu dan 25 kg pil ekstasi bernilai 3.33 juta dirampas sekaligus menggagalkan cubaan menyelundup dadah ke Indonesia. Timbalan Ketua Pengarah Operasi APMM Laksmana Madya Maritim Kamaruzaman Abu Hassan memaklumkan 3 individu turut ditahan termasuk seorang warga parti warga Indonesia hasil siasatan lanjut kes tangkapan dadah pada 5 April lalu. Hasil pemeriksaan di tempat kejadian telah menemui 4 buni yang disyaki mengandungi dadah. Dan pihak APMM juga telah mendapati 1 kali OKT warga tempatan telah mengalami kecederaan parah. OKT tersebut telah didapati meninggal dunia setiba di JT Pasukan Polis Marine Pulau Indah. OKT bersama 4 guni di dalamnya disyaki dadah telah dibawa ke Maritim Negeri Selangor dan diserahkan kepada Pegawai Penyiasat Maritim Negeri Selangor untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Jika sabit kesalahan boleh dihukum gantung sampai mati atau penjara seumur hidup. APMM juga turut merampas 1 kg syabu hasil serbuan belasingan di rumah salah seorang suspek.
Sementara itu, polis dari Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman dan JSJN Johor berjaya menumpaskan sindiket penyeludupan dadah dengan tertangkapnya 9 suspek dalam serbuan sekitar Johor Bahru Ahad lalu. Ketua Polis Johor, Datuk Ayuhan Maidin Pichi berkata, dalam kenyataan, kesemua suspek melibatkan 7 lelaki dan seorang wanita tempatan bersama seorang lelaki warga Indonesia. Kesemua suspek berusia antara 26 hingga 40 tahun dengan 3 daripadanya mempunyai rekod jenayah berkaitan kes dadah dan jenayah. Modus operandi sindiket yang menyeludup dadah ke negara jiran ialah dengan mengubah suai alat pemadam api dan lori ais. Siasatan awal mendapati sindiket berkenaan aktif sejak 3 bulan lalu. Selain tangkapan polis merampas lebih 7 kg ganja, 4.5 kg syabu dan 3.1 kg heroin selain menyita pelbagai barang lain seperti kereta dan wang tunai. Nilai rampasan dan sitaan berjumlah kira-kira RM400,000. Kesemua suspek direman sehingga 6 Jun bagi membantu siasatan. Datai baru. Arab terus mujur dalam pengawal dikerja. Terima kasih bagi petara, laba udah beri rezeki serta berkat ke tahun tu. Ingat atur perintah sepemanjai PKP gawai, anang bergelumuk berbalamayu, anda tahu ngabang ngagai pangadiri. Nyaga diri, nyaga semua orang. Seruran nyitih ke SOP PKP ngau cara penghidup baru, nyemak palsu dari rumah, kena sekabung hidung ngau mulut. Ingat, jaga takah antara pangan diri. Ngajiah ke kita bertuah berlimpah, semampai berjaga ke pengerai ngau pengelikun diri. Bergempuang kita munas ke penyakit COVID-19. Anang takut bertujuk vaksin ke terabai pengerai kita. Gayu guru gerai nyamai, lantang senang, celap lindap, nguan menua. Saudara, kita beralih ke perkembangan luar negara. Menjelang sidang kemuncak G7 Bulan Harapan, Perdana Menteri Britain Boris Johnson mahu perikatan itu mencapai kata sepakat mengenai pasport vaksin COVID-19. Menurutnya, ia penting sebagai persiapan menghadapi pandemik pada masa hadapan. Johnson mahu pengenalan pasport vaksin dimulakan di peringkat G7 sebelum diteruskan negara lain-lain. Tegasnya, pengenalan dan periktirafan kepada pasport itu bakal membuka ruang kerjasama negara-negara dunia. Antara yang boleh disusuli ialah perkongsian stok peralatan perlindungan, ubat-ubatan dan vaksin. United Kingdom bakal menjadi tuan rumah kepada persidangan G7 yang turut disertai Amerika Syarikat, Kanada, Jepun, Perancis, Jerman dan Itali. Johnson yang dijangkiti COVID-19 tahun lalu berdepan kritikan di Britain ekoran kegagalannya menangani wabak di sana. Sementara itu, lebih 1.9 bilion dos vaksin COVID-19 telah diberikan kepada penerima seluruh dunia. Kebanyakan jenama memerlukan individu itu menerima 2 dos vaksin bagi melengkapkan imunisasi. China mendahului pemberian vaksin dengan 639.17 juta suntikan, diikuti Amerika Syarikat dengan 294.93 juta dos. India pula telah memberi 208.67 juta suntikan, manakala Brazil 67.09 juta dos dan United Kingdom 64.59 juta. China akan membenarkan pasangan untuk memiliki 3 anak sebagai sebahagian usaha menangani krisis penduduknya yang semakin tua. Rancangan baharu itu diperkenalkan dalam mesyuarat oleh Badan Pembuat Keputusan Utama Parti Komunis China. Menurut
Terkini, 18.7% penduduk di China berusia lebih 60 tahun pada akhir 2020. China mula melonggarkan dasar seorang anak pada 2016 dengan membenarkan pasangan mempunyai 2 anak. Dari sedikit perkembangan sukan, pelumba motosikal negara Khairul Amirin Yahaya melakar sejarah sukan pemotoran negara apabila muncul pelumba Malaysia pertama beraksi dalam kejuaraan Supermoto Eropah S4. Khairul bakal menggalas cabaran bersama pasukan Supermotoland Husqvarna Junior Talent Team. Pelumba berusia 19 tahun yang sudah 2 tahun berkecimpung dalam kejuaraan Supermoto Spanyol itu melangkah setapak lagi dengan penyertaan sulungnya pada 27 Jun di Grand Prix Abruzzo di Otorna, Itali. Khairul Amirin yang menyertai Junior Talent Team tahun lepas akan berlumba dalam kelas S4 Alphard selepas mempamerkan prestasi memberansangkan pada kejuaraan Supermoto Spanyol yang mencetus minat pasukannya untuk membawa beliau ke kejuaraan Eropah. Menurut laman web www.supermotoland.com, kelas S4 adalah kelas baharu diperkenalkan pada 2021 bersesuaian dengan pelumba yang mempunyai latar belakang berlumba di litar kerana tiada aksi lompatan berdebu berbanding kelas S1 GP dan S2. Kejuaraan Eropah S4 adalah tahap teratas dalam perlumbaan Supermoto dunia. 2 minggu sebelum GP di Itali, Khairul Amirin yang lebih mesra dengan panggilan Rin dan Supermotoland Husqvarna Junior akan bersaing dalam pusingan akhir kejuaraan Supermoto Spanyol di Albaida, Valencia. Dalam memberikan nafas baharu kepada usahawan sukan, pihak Tekun Nasional komited untuk terus membantu mereka yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19 melalui skim pembiayaan industri sukan. Menurut Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi Tekun Nasional, Yasir Salam, semua usahawan yang ingin mendapatkan pembiayaan, pihak Tekun meletakkan syarat permohonan yang mudah. Kita memerlukan hanya 3 dokumen daripada pengusaha sukan. Yang pertama, salinan kad pengenalan. Kedua, lesen SSN. Dan yang ketiga, penyata kewangan. Yang mana kami juga mengambil kira penyata kewangan yang terdahulu. Maknanya sebelum berlakunya pandemik ini, kami akan mengambil kira disebabkan industri sukan terjejas. Disebabkan oleh PKP yang telah diperketatkan oleh pihak kerajaan. Tambah beliau lagi, keperluan pembiayaan kepada industri sukan juga diberikan kelonggaran di mana ianya boleh digunakan sebagai modal pusingan kos pengurusan seperti membayar gaji dan mensewa selain diberikan tempoh penangguhan bayaran balik selama 3 bulan. Usahawan sukan yang telah sedia ada di bawah skim tersebut tidak terkecuali untuk memohon. Beliau menasihatkan usahawan harus peka dan sentiasa bergerak pantas dalam rangka strategi yang berbeza untuk terus kekal dalam kebiasaan baharu dengan menggunakan pakai digitalisasi operasi perniagaan yang lebih sistematik. Saudara, paparan itu menutup berita pagi. Fahami tujuan PKP dan sama-sama kita mengekang penularan COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Saya Syairul Islam. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi.